Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda untuk subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Di mana ini adalah bab sambungan pada yang lepas iaitu pelajar dapat menerangkan sistem pertandingan dalam sukan untuk sistem Liga 3 dan 4 kumpulan. Baik. Sistem Liga 3 kumpulan dan sistem Liga 4 kumpulan. Okey, sama macam yang lepas. Okey, peserta atau pasukan boleh bermain sehingga habis bilangan permainannya sebelum disingkirkan. Okey, berkumpul dalam satu kumpulan. Boleh main sehingga sampai ke pusingan kalah mati. Baik. Ini ciri liga sama juga tadi, sama macam yang lepas. Okey, peserta main dalam kumpulan masing-masing. Dudukan kumpulan ikut mata, bilangan perlawanan bergantung pada berapa yang ada dalam kumpulan dan perlawanan dengan pasukan lain telah diketahui awal. Ini ciri-ciri liga lah. Seeded, pasukan pilihan yang dipilih berdasarkan keputusan pertandingan yang lepas. Kesemua seeded tidak boleh berada dalam pasukan yang sama. Saya dah buat dulu dalam Liga 2 kumpulan. Tapi hari ini kita buat untuk 3 kumpulan. Okey. Dilaksanakan jika penyertaan ada 9 hingga 11 pasukan. Contoh, jika terdapat 9 pasukan bertanding, maka setiap kumpulan mempunyai 3 pasukan dalam satu kumpulan. Kalau 12, jadi 4 pasukan dalam satu kumpulan. Kita tengok dari sini 9 hingga 11. Okey. 9 hingga 11. Jika ada 11 pasukan, jadi ada kekurangan. Ada kelebihan ni tadi. Dia 9, 3, 3, 3. Kalau ada 11, kumpulan A, 3 kumpulan. Kumpulan B, 4 kumpulan. Kumpulan C, 4 kumpulan. Kenapa begitu? Sebab macam biasa, kumpulan A adalah untuk seeded juara tahun lepas. Kita kena bagi dia benefit supaya dia tak banyak perlawanan. Boleh ada banyak tenaga supaya dia boleh mengekalkan ranking dia untuk tahun lepas. Ini memang lumrah ada dalam peraturan. Contoh situasi, Pesta Hoki USM berlangsung pada 20 hingga 21 September dari jam 8 pagi hingga 6 petang. So 2 hari dibuat di Padang Hoki USM dan akan dijalankan secara temasya, iaitu secara terus. Maksudnya bukan ada lawan 2-3 ni tak ada. Lawan hanya di Padang Hoki USM menggunakan 3 padang. Di sini dibuat contoh ada 9 pasukan. So mudahlah kita nak kira. Okey? Baik. Ni jika terdapat pasukan pilihan. Okey, ini kita ambil lah di sini. So kalau keluar juga soalan macam ini, dalam soalan objektif contoh, dalam antara kumpulan A, B, C yang manakah merupakan tempat ketiga tahun lepas? Dah tahu automatiknya adalah Terengganu. So, kumpulan A memang untuk juara tahun lepas. Kumpulan B naib juara tahun lepas. Kumpulan C tempat ketiga tahun lepas. So, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Sabah dan Pahang ni diundi untuk masuk kumpulan A, B atau C. Okey, cara kira sama je. Pakai N di sini. Ni kita ambil untuk satu kumpulan. So, tadi tiga negeri dalam satu kumpulan. So, N sama dengan 3. Di sini, sama macam tadi. N semua ni. Tapi, darab dengan 3. Kerana 3 kumpulan. Jadi, total untuk perlawanan dalam peringkat kumpulan, 9 perlawanan semua sekali. Okey. N sama 1. So, dalam setiap kumpulan, pasukan akan bermain 2 perlawanan. Ini untuk dalam kumpulan. Untuk next stage, kita akan baca kemudian selepas ini. Okey, ini jadual. Okey, sebab tadi ada 3 padang. A, B, C. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Main pada waktu yang sama serentak. Next game, sama juga. Okey. Padang A, B, C.
kumpulan A, B, C. Okey, so sini dah yang ke-9 So yang betul lah. Ni hari pertama, lengkap perlawanan dalam jadual liga. Buat juga macam ni sama. Okey, dia punya jadual di sini sama. Catat dia punya apa? Dia punya tu. Kelantan 3, Johor 2. Menang Kelantan. Ni pun menang Kelantan 4-2. Samalah. Dan catat di sini. So, di sini ranking Johan adalah Kelantan, nombor 2 Johor, nombor 3 Melaka. Ni untuk kumpulan A. Untuk kumpulan B sama juga. Buat dia punya jadual begini. Ni untuk jadual ketusan. Ni untuk jadual kumpulan. Sini dah tahu Selangor adalah juara. Perak nombor 2. Negeri Sembilan nombor 3. Ini untuk kumpulan B. Untuk kumpulan C, ni dia punya result dia. Okey, Terengganu, Seri dengan Sabah menang dengan Pahang 6-3. Dan buat sini dia punya result dia. So, untuk kumpulan C, juaranya adalah Terengganu, nombor 2 Sabah, Pahang nombor 3. Baik. Di sini yang rumit. Liga untuk liga 3 kumpulan ni memang ada sikit rumit. So, dengar baik-baik. Perlawanan akan diadakan secara liga dalam kumpulan. Ni untuk next stage Untuk next stage. Untuk peringkat yang seterusnya selepas habis 3 tadi kumpulan. Johan dan naib Johan setiap kumpulan akan bertanding di pusingan kedua yang dijalankan secara liga 2 kumpulan, iaitu kumpulan X dan kumpulan Y. Prosedur untuk menempatkan pasukan di kumpulan X dan kumpulan Y ialah, ni dia. Ni yang ramai orang buat silap. Ketiga-tiga pasukan Johan perlu diundi untuk menentukan kumpulan. Manakala ketiga-tiga pasukan naib Johan tadi, kumpulan A, B, C, akan ditempatkan secara automatik dalam kumpulan berasingan daripada Johan kumpulan masing-masing. Ni kena tahu. Okey, ini yang ada di dalam peraturan MSSM yang terkini. Okey. Kumpulan X dan kumpulan Y akan bertanding dalam liga satu kumpulan untuk menentukan Johan dan naib Johan kumpulan. Johan kumpulan X dan kumpulan Y akan layak ke final untuk juara. Naib Johan kumpulan X dan kumpulan Y bertanding untuk ketiga dan keempat. Ini lain pula sistem dia. Okey. Johan kumpulan lawan final. Okey, macam peringkat akhir lah. Okey. Contoh kedudukan pasukan dalam kumpulan X dan kumpulan Y. Ini contoh dia. Di mana kumpulan X hanya ada satu saja juara, kumpulan Y ada 2 juara. Ini terkandung dalam peraturan MSSM. Okey. So nanti pada tahun ni buat satu je kumpulan X, 2 kumpulan Y. Jadi Johan tadi akan cabut undi siapa yang akan berada di kumpulan X, siapa yang ada di kumpulan Y. So bila dah diundi, Johan kumpulan A berada di kumpulan X. Maka Johan kumpulan B dan Johan kumpulan C berada di kumpulan Y. Jadi untuk naib Johan letak automatik sebab dia tak akan jumpa Johan dia. Ni naib Johan kumpulan B dan C di sini. Kumpulan A di sini. So tak jumpalah antara masing-masing yang jumpa masa dalam kumpulan liga awal tadi. Baik, ini jadual dia. Sama je. Okey. Tapi dah ubah. Kumpulan X, kumpulan Y, X, Y, X, Y. Okey. Kalau perlu tadi di sini tadi kena buatlah N berapa, N darab N, kena buat semula. Okey, kena buat semula sebab dia pakai liga lagi, sama. Cuma ni dah set jadual. Akhir sekali bila habis liga di sini, Johan X lawan Johan Y. Di sini yang akan berlaku di mana Johan akan lawan Johan. Hanya di kumpulan X dan kumpulan Y. Selagi di kumpulan A atau kumpulan B atau kumpulan C, Johan dengan Johan tidak akan berlawan. Tapi hanya untuk kumpulan X dan kumpulan Y saja liganya, Johan akan bertemu Johan. Tetapi dia adalah di peringkat akhir. Untuk lawan Johan ataupun naib Johan. Manakala naib Johan X lawan naib Johan Y untuk tempat ketiga dan keempat. Jika penganjur ada bajet lebih,
buat lagi untuk tempat ketiga X, tempat ketiga Y. Untuk tempat kelima dan keenam. Just for fun lah. Kalau penganjur ada, bajet dan kita ada masa lebih, boleh buat. Tapi biasanya tak akan buat lah. Okay. Ini pula result dan jadual untuk kumpulan X. Ini dia punya pesan dia. Okay, untuk kumpulan X, juaranya adalah Kelantan. Naib Johannya adalah Perak, Sabah tempat ketiga. Untuk kumpulan Y, ini dia punya result dia. Di mana juaranya adalah Johor. Selangor nombor 2, Terengganu nombor 3. Okey, dah tahu di sini. Pasukan X, Johannya Kelantan, Naib Johannya Perak. Pasukan Y, Johannya Johor, Naib Johannya Selangor. Automatik kita dah tahu. Kelantan lawan Johor untuk tempat pertama dan kedua. Perak lawan Selangor untuk tempat ketiga dan keempat. Buat macam ni. Ini dah masuk kalah mati. So untuk Liga 3 kumpulan ni, dia ada sikit special lah. 2 kali Liga main, baru masuk ke kalah mati. Tapi dia tak ada, sini dah tak ada sambungan. Dia terus je, Johan X lawan Johan Y, Johan, dan Johan X lawan Johan Y, tempat ketiga. Itu saja. So di sini, yang kalah di sini, automatik naib Johan. Yang kalah di sini, automatik tempat keempat. Okey, dalam kumpulan kecil, rancangkan satu jenis sukan yang sesuai dijalankan dengan menurut sistem pertandingan Liga 3 kumpulan. Boleh buat di dalam kelas. Baik, kita masuk ke Liga 4 kumpulan. Sistem Liga ini dibuat apabila ada 16 hingga 16 pasukan bertanding. Contoh, satu kejohanan bola tampar jemputan Australia bawah 18 tahun melibatkan 12 pasukan yang mengesahkan penyertaan akan dijalankan di Kuala Lumpur sebagai tempat pertandingan. Walaupun nama dia jemputan Australia, tetapi boleh dibuat di mana-mana. Yang penting penganjurnya yang uruskan. Tapi ni kali ni dibuat di Kuala Lumpur. Bermula pada 13 hingga 15 Jun selama 3 hari. 4 gelanggang bola tampar digunakan. Dalam satu hari, perlawanan akan dijalankan sebanyak 2 sesi, iaitu pagi dan petang. Ini ayat dia lah. Okey, ini contoh. Pengagihan kumpulan A, B, C dan D seperti dalam jadual. Macam biasa, kumpulan A, Johan tahun lepas. Kumpulan B, naib Johan tahun lepas. Kumpulan, ini C. Kumpulan C, tempat ketiga tahun lepas. Kumpulan D, tempat keempat tahun lepas. So, China, Korea, Kanada, Filipina, Portugal, Australia, Rusia dan Singapura ni diundi untuk masuk kumpulan A, B, C atau D. Okey. Okey. Kita guna balik semua. Sebab sini ada 3. So, jadi N sama dengan 3. Tapi di sini darab dengan 4. Sebab ada 4 kumpulan. So, jumlah perlawanan untuk dalam Liga ini adalah 12 perlawanan di mana satu pasukan akan bermain 2 perlawanan. Ini untuk peringkat Liga lah. Okey. Buat jadual perlawanan. So, hari pertama sesi 1, hari pertama sesi 2. Ini pagi, 8 hingga 10 pagi, main serentak di 4 padang ataupun 4 gelanggang tadi. Kumpulan A, B, C, D. Petang pula lain. Lawan tim lain juga. A, B, C, D 4. Ni hari kedua sesi pertama. Hari kedua sesi 2. Okey, tapi dah masuk kumpulan X, Y. Okey, kita sini balik tadi. Dia main 2 kali. So, habis sesi. Pada petangnya, dia dah masuk dalam kumpulan X, Y. Dah lain dah. Okey, kita akan bincang dia dua. Ini tengok dulu dia punya jadual. Okey, sama je buat dia punya result. Ini dia siap masukkan keputusan setiap set lah. Okey, kalau perlu. Kalau tak perlu, tak apa. Just result sahaja. Okey, just result je. Ni maknanya Malaysia menang lawan China 3-1. Menang lawan Korea 3-0. Ni dia punya result lah. Kenapa nak letak macam gini?
dikhawatiri berlaku pertindihan mata yang sama. Jadi akan ditengok pada jumlah jaringan dan bolos. Okey, ini untuk kumpulan A. Okey, ini dia punya jadual keputusan, ini dia punya jadual table lah, table ranking. Ini kumpulan A, ini kumpulan B, ini kumpulan C, juaranya Australia, kumpulan D, juaranya Rusia. Okey? Baik. Selepas selesai pertandingan liga, satu pusingan dalam kumpulan, pasukan yang menjadi johan dan net johan kumpulan akan layak ke suku akhir. Suku akhir bukan separuh akhir, suku akhir. So, ni kita buat dulu sini dulu. Johan kumpulan A Malaysia, kumpulan B New Zealand, kumpulan C Australia, kumpulan D Rusia. Net johannya Korea A, Kanada kumpulan B, Portugal kumpulan C dan Singapura kumpulan D. Susun begini dahulu. Okay, ini untuk Liga 4 kumpulan. Baik. Setelah macam tu, okay, pemenang akan diteruskan buat macam gini. Okey, johan A lawan naib johan C. Maksudnya tadi kita cross. Okey. Johan A lawan naib johan C. Di cross Ini balik. Johan D lawan naib johan B. Johan D naib johan B. So, tengok pula. Adakah New Zealand akan lawan dengan Singapura? Betul. Okey, johan B lawan naib johan D. So, dia akan cross lah. Cross. Okey, peringkat separuh akhir. Menang separuh akhir, masuk peringkat akhir. Okey. Pasukan pilihan iaitu johan, naib johan dan ketiga dan keempat tahun sebelumnya akan mengetuai kumpulan A, B, C dan D untuk memberi peluang johan dan naib johan tahun sebelumnya mempertahankan kedudukan mereka. So memang tak boleh kita nak argue lah, sebab ni memang terkandung dalam peraturan. Okey, kelebihan sistem liga. Satu kumpulan ke, dua kumpulan, tiga kumpulan dan empat kumpulan. Yang pertama, pasukan seeded tidak diletakkan dalam kumpulan yang sama. Bilangan perlawanan masih sedikit dan tidak membebankan pasukan sama ada dari segi tenaga ataupun kewangan. Sebab dah bagi tadi 4 tadi. Dapat memaksimumkan penggunaan padang atau gelanggang dengan berkesan. Jadual perlawanan dah susun awal bagi memudahkan perancangan strategi. Pasukan yang ambil bahagian berpeluang memperbaiki prestasi. Dapat memberi kepuasan dan seronokan kerana dapat bermain lebih daripada sekali. Sistem pertandingan yang mudah diurus dan ditadbir kerana format senang difahami dan dapat memilih pemenang mutlak. Okey, inilah baiknya sistem liga. Kalah game pertama, tak semestinya kalah. Dia boleh baiki game kedua dan seterusnya. Kelemahan pula, memerlukan gelanggang yang banyak jika jumlah pasukan yang main pun banyak. Jika jumlah pasukan yang mengambil bahagian banyak akan menyebabkan bilangan perlawanan yang banyak, melibatkan ahli jawatankuasa, urusia dan pegawai yang ramai. Timbul rasa tak puas hati jika kumpulan yang satu lagi lemah. Contoh kumpulan A, B, C, D terundi masuk kumpulan A semua pasukan yang kuat-kuat. Ataupun dipanggil kumpulan maut. Ini biasa berlaku. Okey. Kos pengurusan pertandingan tinggi jika pasukan yang ambil bahagian banyak. Memerlukan masa yang panjang untuk menguruskan pertandingan format ini. Dan kemungkinan dalam satu pasukan mempunyai pasukan sama kuat. Tadilah. Okey. Contoh yang tadi, kumpulan D. Semua tim-tim yang tak kuat, yang kita kenal, tak kuat. Untunglah grup ni. Jom kumpulan masuk ke next stage. Yang ini, semua pasukan kuat. Rugilah. Okey, itulah dia punya kelemahan. Okey, dalam kumpulan kecil, buat discussion mengenai jenis pertandingan yang lain. Selain daripada pertandingan kalah mati dan sistem pertandingan, liga. Bincangkan. Cari dalam internet, ada banyak lagi sistem. Okey, pada pandangan anda, apakah jenis sistem pertandingan yang digunakan dalam perlawanan bola sepak Piala Dunia? Ini boleh dibincangkan dengan guru anda.
Sistem apa digunakan dalam Piala Dunia. Baik. Mari kita lihat apakah contoh soalan yang ada di dalam set ini. Okey, sama macam yang lepas saya dah bagi soalan yang sama je. Okey, kalau macam sekali, berapa perlawanan. Ini dalam bola sepak MSSM ada nama pasukan. Okey, boleh buat berapa? Liga 4 kumpulan ke, kalah mati ke, macam mana? Fikirkan. Contoh di sini ditanya tentang kalah mati 2 kali. AJK kena buat jadual, samalah. Kalau sini pun sistem kalah mati liga pun kena buat jadual. Berikan 2 kebaikan dan 2 kelemahan. Okey? Okey, itu jawapan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.